Assalamualaikum, saya Nura Mustafa, mewakili penduduk asal kampung Seri Makmur. Isu kampung Seri Makmur amat hangat sekarang dan ada pelbagai provokasi yang berlaku. Kami telah pun sebenarnya berikutan kejadian pada 21 hari bulan lepas, di mana dikatakan berlakunya perubahan. Kami telah pun mendapat, telah diberitahu oleh Tuan Rahim Kasdi bahawa kampung itu tidak akan dirobohkan sehingga raya, sehingga selesai proses penamaan proses pemilihan nama siapa yang layak dan tidak layak. Maksudnya kerajaan negeri kena memilih adakah benar mereka ini warga asal atau tidak. Warga asal sebenarnya kalau ikutkan adalah daripada Keratan Surat Khabar Utusan Malaysia pada tahun 2007, iaitu pada proses setengah sifar lah pada waktu itu. Hanya ada 51 orang dan setelah dikenal pasti hanya tinggal dalam 30 orang. Dan mereka yang melakukan provokasi bagi saya mereka melakukan provokasi, cuba mengganggu pihak kerajaan dalam urusan pampasan yang sebenar. Mereka yang ada di sana, saya akui ada warga asal juga di situ, tetapi tidak ramai. Hanya mungkin dalam 3 ke 5 orang sahaja. Yang mana kalau ada selebih itu, mereka telah pun keluar daripada kampung itu dan juga telah mendapat pampasan tetapi tidak lulus loan. Jadi mereka kembali ke sana. Itulah mereka sentiasa melakukan provokasi. Mereka tidak buat apa-apa. Pada hari perpindahan itu mereka sengaja melakukan perkara itu. Saya tidak tahu sama ada perkara ini ada campur tangan daripada parti politik sendiri. Okey, saya nak beritahu asal usul kampung tu, tanah itu ya, seperti yang diberitakan oleh mereka adalah tidak benar sama sekali. Tanah berkenaan adalah tanah swasta, tanah private, tanah milik warga Cina. Berpuluh tahun mereka tidak pedulikan tanah itu. Tetapi akhirnya mungkin saya tak tahu, mungkin anak-anak dalam 5 orang ya, kes mahkamah telah berlangsung di antara kami dengan pihak kerajaan dan mereka pun file mahkamah juga. Itu dia ada 5 atau 7 beradik, saya tak pasti, tetapi 3 daripada mereka menyebelahi pihak PKNS dan 2 lagi menentang. Tetapi akhirnya mereka mungkin bersetuju menjual tanah itu kepada PKNS, kepada pihak kerajaan. Dan setelah itu kerajaan teruskan, PKNS meneruskan PKNS meneruskan proses mahkamah dengan pihak kami, pihak kampung. Sementara proses mahkamah berjalan, kami telah melakukan aksi selama 3 kali di bangunan SUK dan pada November tahun lepas kami telah pun dapat bersua muka dengan Menteri Besar Datuk Amiruddin di pejabat SUK sendiri, saya dengan 2 orang wakil dan juga Menteri Besar sendiri, Tuan Rahim Kasdi dan juga pekerja situ lah kan, pekerja di SUK. Sorry saya tergagap, saya terlupa. Okey. Dan di situ Menteri Besar sendiri telah berjanji meminta pihak Tuan Rahim Kasdi menguruskan hal ini. Sebab hanya ada 20 lebih saja, jadi tidak ada masalah sebenarnya bagi kerajaan negeri. Jadi selepas itu kira dah kita pegang kata-kata Menteri Besar. Dan memang Menteri Besar mengutilkan janjinya, tetapi perlu melakukan proses pemilihan nama. Itu adil lah bagi kami, kerana apa yang kami minta telah mendapat perhatian daripada Menteri Besar dan Menteri Besar bertindak. Jadi kami menunggu sekarang November, dan pada hari kejadian berkenaan seperti yang saya katakan sebelum ini, saya telah diberitahu sendiri oleh Tuan Rahim bahawa tidak ada berlaku perubahan. Jika berlaku perubahan hanya menerusi pejabat Menteri Besar, dan kemungkinan hanya selepas raya. Saya pasti akan berlaku selepas raya kerana pemaju yang sama akan membuat projek di situ, iaitu pemaju melatih Ehsan, yang mana Bayu Residen telah pun hampir siap. Dikatakan mungkin menjelang November ini mereka bakal menduduki, Bayu Residen tu bakal diduduki. So dia kena teruskan projek sini. Mana kondominium lah dia punya projek. Kondominium seperti T16. Jadi kami adalah pihak yang mahu keluar dari situ. Tidak ada kata kerajaan memaksa dan mengusir. Mereka yang membuat provokasi pada ketika itu saya kenal semua. Dan saya tidak mahu memburukkan mereka, cuma mereka membuat provokasi. Mereka tidak mahu keluar. Mereka menjanjikan kepada penduduk di situ untuk mengambil keuntungan demi kepentingan peribadi. Kita boleh tengok, saya melihat video Encik Jinggo adalah penuh, tidak seperti video lain. Mereka mengatakan selepas raya mereka mendapat info daripada kami, di mana dalam salah seorang ahli kami pun ada yang belot, biasalah kan, dah ramai kan. Jadi apa yang mereka beritahu tu semua info daripada kami. Mereka sendiri saya tak tahu macam mana berurusan dengan pihak kerajaan, dan juga saya rasakan ada campur tangan politik. Mereka menjadikan isu kampung Seri Makmur
isu politik. Saya ingatkan, boleh saya cakap sini saya bakal. Saya ingatkan orang politik, jangan jadikan kami isu politik untuk anda. Hanya kerana untuk mendapatkan undi anda. Anda akan kalah jika anda berbuat demikian. Kerana anda tidak menolong orang yang betul. Dan di mana mereka di sini yang ada pada ketika itu yang bercakap, saya cakap MD Yusof itu bukan warga Malaysia. Betul tak? Kami penduduk yang tahu siapa yang benar, siapa yang tidak. Yang bercakap yang jadi jurucakap ketua komuniti je betul penduduk asal. Ibu dia. Azhar itu adalah ibu dia yang menetap di situ. Dia sendiri pun buat rumah sewa banyak di situ. So banyak perkara yang tak benar berlaku. Saya tak boleh berdiam diri. Kerana apa? Saya sedang usahakan kes ini, isu ni. Dan kita kata nak dapat dah. Tiba-tiba mereka datang untuk provoke. Dan itu adalah tidak adil bagi kami. Jadi saya telah pun menulis satu surat dan melakukan membuat aduan sebagai report polis. Kita melakukan buat satu surat hantar kepada Menteri Besar untuk memaklumkan notis penafian supaya pihak Menteri Besar tidak mencampur adukkan. Hanya kerana publicity mereka buat yang publicity yang bagi saya publicity provokasi yang mereka lakukan, jadi mereka tergugat. Jadi saya buat satu surat penafian yang saya beritahu kepada mereka saya akan panggil reporter terbabit yang mungkin tidak tahu berkenaan perkara sebenar. So setakat ini Dewan Pemuda PAS telah memohon maaf kepada kami. Saudara Ikmal sendiri telah memohon maaf bagi pihak Dewan Pemuda PAS. Saya belum berjumpa lagi dengan Awesome TV yang saya tahu, dan juga Encik Abdul Razak. Encik Abdul Razak daripada Parti Green, Parti Hijau. Parti Hijau tu saya tak tahu mana dia dapat informasi, sedangkan kami tak pernah bertemu dengan beliau. Itu sajalah. Itu sebab saya panggil Encik Jinggo datang untuk membetulkan balik sesuatu yang tidak betul. Ia dah menjadi satu habit di Malaysia. Sesuatu yang tak betul dipercayai, sesuatu yang betul tidak dipercayai. Dan itu kita kena tukar. Lawyer saya beritahu mereka tidak boleh masuk ke dalam kampung untuk terangkan apa-apa kerana mereka tidak boleh terlibat. Mereka hanya terlibat dengan pihak mahkamah saja. Jadi saya tak tahu fungsi lawyer dia. Begitu juga lawyer yang kedua. Lawyer kedua adalah dari Tuan Wazanat yang kita. Tu lah, yang saya tak ingat nama dia, tapi pejabat dia dekat Mangkara. Ia adalah peguam hak asasi manusia, yang mana kami bayar tidak di-charge. Pro bono lah. Percuma. Pro bono dia panggil. Pro bono Pro bono. Pro bono. Bono percuma lah. Pro bono percuma. Saya tak ingat sebab percuma kan kita pun tak ingat nama lawyer tu. Cuba tengok jap. Lawyer tu. Tengok surat ni. Lawyer tu sebenarnya syarikat dia Kesawan. Selepas ambil Tuan Alizan kami kalah. Dan dalam proses tu rayuan tu kami berbincang dengan pihak PSM perkenalkan kami dengan seorang lawyer yang mana lawyer firm ni adalah firm untuk tolong orang lah, hak asasi manusia. Mereka telah menolong kita dari awal sehingga akhir lah. Sehingga akhir mereka kata mereka tahu kalah, cuma kita nak menangguhkan supaya kita dapat apa yang kita nak dengan cara kita lah. Mereka memang percuma, tidak ada bayaran walaupun setakat ni, walaupun sepusing. Sehingga habis kes ini mereka selalu bertanya khabar bagaimana kes ni. Jadi bila mereka tahu bahawa pihak kerajaan negeri telah bersetuju untuk memberikan papasan, mereka diam dululah. Jadi saya amat berterima kasihlah kepada pihak Ketuan Kesawan kerana telah menolong kami, dan juga PSM Arul dalam kes mahkamah. Sementara itu di luar mahkamah juga kita dapat juga impak yang besar dari pertolongan YB Hilman Idham telah memasukkan nama Kapus Seri Makmur membela kami di sidang DUN. YB Hilman ada juga memberikan kerjasama kepada kami. Semasa kami membuat aksi pada November 23, beliau juga hadir. Pada ketika itu adalah sidang DUN. Dan atas mungkin kerana beliau, kami dapat berjumpa dengan Menteri Besar Selangor. Rumah kami dijanji kami sebenarnya minta rumah di mana-mana saja asalkan dekat. Sebab kami tak mau kata anak sekolah, kerja dah selesa kan. Jadi ada kekosongan di Pasar Puri Seri Temenggung yang dekat sangat dengan kami di pinggiran sana. Jadi mereka pihak kerajaan negeri janjikan di sana lah. Jadi kami sedang menunggu senarai nama dikeluarkan. Dan bagi wakil kami, ahli kami, jika senarai kami itu ada yang tidak ada dalam senarai pejabat tanah. Sekarang pejabat tanah sedang pejabat tanah dengan Majlis Perbandaran sedang listing. Jika tidak ada, kami boleh buat rayuan dengan pembuktian bahawa kami adalah penduduk asal situ. Penduduk lah. Jadi apa bahan yang minta sebagai pembuktian? Surat pembuktian surat sijil kelahiran, bila IP lahir, ia juga, tapi dia tak kukuh lah, sijil kelahiran, kad pengenalan, IC,
Aha. Dan juga sekolah. Telefon lah. Nama Khalila binti Hamid, duduk kawasan Kampung Seri Makmur lebih kurang tahun 1992. Okey. Maknanya dah lama lah. Menunggu kalau mendapat pindahan rumah, kalau boleh secepat mungkin lah. Hasmaniza binti Ismail. Tinggal di situ tahun 1996. Dia kurang 28 tahun lah. Kalau boleh nak secepat mungkin dapat pasan tersebut. 26 ikut mak bapak atau sendiri yang Sendiri. sendiri tu? Assalamualaikum, saya Puan Khaliza. Saya menetap dekat situ di dalam tahun 90-an lebih. Sebab lepas tu anak sekolah, bekerja, jadi saya tak bolehlah tempat lain kan. Jadi masa buat masa apa yang kita dapat salah yang mulia tu pun kita tak dapat ikut sebab masa tu saya bekerja, suami pula bawa lori kan pukul 5 pagi. Jadi saya susahlah memandangkan kat sini senang bas pergi balik semua kan, urusan sekolah anak-anak pun senang. Jadi kita masih menetap sini lah, bukan kerana tak nak pindah masa tu, tapi disebabkan faktor kesusahan kita. Loan pun masa tu ciput-ciput lagi tak boleh nak buat. Jadi kita terpaksalah bertahan kat sini. Itu je lah. Saya Awang bin Yusof. Duduk di Kampung Seri Makmur daripada tahun 1996. Dan beberapa orang anak pun ada dah yang lahir di Kampung Seri Makmur. Jadi saya mengharapkan pihak kerajaan negeri dapatlah sekiranya memberi pampasan tempat kediaman ataupun penduduk kepada diri saya dan juga kepada penduduk-penduduk Kampung Seri Makmur yang terlibat dalam pemindahan di Kampung Seri Makmur nanti. Itulah saya harapan sayanya kepada kerajaan negeri. Keluarga berapa besar keluarga tu? Keluarga berapa besar? Sekarang situ saya mempunyai 6 orang anak, 7 orang anak dan bekas pesara kerajaan. Dia di BKM. Okey. Ini Saya buat PhD, buat lalamu, jadi adalah masa. Dah lama? Dua, tiga kerja lah sekali saya buat dalam satu hari. Bukan orang senang pun. Pagi tadi buat workshop. Baju merah ni bodyguard. Bukan orang senang pun. Yang duduk kat sini, yang duduk kat sana bukan orang senang. Kalau orang senang dah lama pindah dah. Kan? Kata surau tadi kat mana? Ada di tengah-tengah tu. Surah Amaliah namanya. Abang perasan lah waktu abang naik kat sebelum corner tu, abang bawa 4x4 tu kan. Sebelum corner kan ada satu warna hijau dengan dinding putih. Belah kanan. Yang nak corner tu. Okey. Ada surau. Ada satu surau situ. Rumah yang paling besar sikit atas tu sikit. Dia tempat mesyuarat dia tu. Mana yang macam banglo 2 tingkat. Pandang ke tepi tu di rumah dia lah. Depan surau tu rumah ayah saya lah. Ini? Rumah ayah saya. Dah kosong lama dah sebab kita orang pindah. Sebab kata nak rokok pindah lah. Adik saya duduk. Besar Tapi rumah besar tu. adik buka kampung besar lah. Orang asal. Orang asal. Ya, bila dia orang kata orang tanah yang tu tak ada ni, macam mana ada bil api, bil air, surat boleh sampai. Kat mana yang mengatakan kampung tu tak wujud? Yang tu pun jadi persoalan juga tu. Macam mana? Surat semua sampai. Bil api sampai. Bil air sampai. Macam diiktiraf lah. Mungkin dekat dalam peta tak iktiraf, tapi kenapa benda tu semua boleh masuk? Tapi Padahal bil api, bil air semua kita kena bayar deposit, boleh buang semua. Kat situ yang Kan api tarik kabel ni. ya betul. Jadi macam mana dia orang kata kampung tu tak wujud, kampung Seri Makmur tu tak wujud. Itu pun saya berfikir juga tu. Bila ada pihak-pihak mengatakan tak wujud tu. Muhammad Suryawan bin Muhammad Rauzan, penduduk tetap Kampung Seri Makmur. Saya dah tinggal daripada 1992. Kami semua sebenarnya bukan nak lawan kerajaan dan bukan nak memberontak. Kami cuma nak hak kami dipertahankan. Kalau boleh kami nakkan penempatan. Kami tak nakkan kata pampasan apa. Kalau boleh nakkan penempatan. Sebab kami masing-masing pun ada yang dah berumur, ada yang dah sakit dan masing-masing orang cakap kalau setakat pampasan ni tak ke mana. Kalau boleh nakkan penempatan. Kan? Sebab anak-anak dah bersekolah apa semua.
Bila dengar macam ni kata nak kena pindah sana sini apa, nak kena halau sana sini, kami sebagai penduduk rasa sedih lah kan. Kami cuma nak ke penempatan. Kalau ada jasa baik daripada badan-badan berkanun ke apa ke, daripada agensi kerajaan dapat imbuhan papasan perpindahan sekali pun agak bagus kan. Tapi sebenarnya kami nakkan penempatan aja. Ataupun masih menunggu. Kami masih menunggu lagi untuk mendapatkan penempatan. Menunggu dengan harapan lah. Dengan harapan. Takut tak dapat. Risau takut tak dapat je. Itu je kami minta daripada MB kan. Benda lain nak cakap lebih-lebih pun tak berapa pandai. Apa nama? Saya tadi orang panggil Wan, nama penuh Ahmad Suryawan. Suryawan. Ya. Orang panggil Wan je. Okay, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Muhammad Halim, tapi gelaran saya di sini saya panggil Ustaz Rahman dan salah seorang daripada Imam Surau Amaliyah Kampung Seri Makmur. Ketika surau lagi masih dalam kayu lagi ketika itu. Inilah saya penduduk saya tahun 1992. Jadi saya menyokong penuhlah atas gagasan yang dibawa oleh Puan Nora untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi saya tak perlu banyak cakap banyak lah. Saya itu berharap sangat kepada pihak berkuasa untuk memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Saya Abdul Razak bin Muhammad Razan, tinggal di Kampung Melayu Seri Makmur. Saya duduk sana lebih kurang 25 tahun dari sana. Tapi sekarang ni mengalami sakit apa? Sekarang ni saya dialisis. Sebelum ni saya kena stroke, lepas tu setelah kena stroke 30 tahun saya kena dialisis pula. Dah sekarang tak boleh kerja apa lah? Kerja dah tapi light duty. Light duty. Tak boleh kerja. Dulu saya kerja supervisor security. Yang masih duduk di situ ni? Masih duduk kampung tu. Macam mana naik jalan bukit ke? Naik motor. Naik motor. Ada family lah? Ada rumah saya. Adik saya semua duduk di kampung tu. Kita orang duduk kampung tu, masa saya duduk kampung tu bujang. Sekarang anak saya ada 4 orang. Semua sekali adik-adik duduk Ada pintu lah. Saya ada banyak pintu, 3-4 pintu. Adik sana duduk, adik semua adik-adik. Tapi yang buka tanah tu bapak saya. Itu masalah tu. Sekarang ayah tak ada lah? Ayah dah balik kampung. Kita orang ada duduk tanah tu. 3 lot lah? 3 pintu? Macam mana? 4 pintu. 4 pintu? Tapi rumah yang berasing. Sebelah-sebelah rumah saya dengan rumah adik. Bawah tu rumah adik saya yang lain lah.